Hai semua, kita sambung pelajaran kita. Video yang lepas, kita dah tengok apa itu asid dengan apa itu alkali. Jadi pada kali ini kita bincangkan eksperimen tentang peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Eksperimen macam ni boleh disoal dalam soalan-soalan yang memerlukan kamu merancang eksperimennya. Okey, eksperimen 6.1, tujuan mengkaji peranan air dalam menunjukkan sifat keasidan. Pernyataan masalah, adakah air diperlukan untuk membolehkan asid menunjukkan keasidan? Okey, cikgu nak ingatkan semasa menulis pernyataan masalah, pastikan kamu biasakan guna perkataan adakah atau bagaimanakah dan diikuti oleh dengan tanda soal. Ini cara kita menulis pernyataan masalah. Okay. Seterusnya ialah hipotesis. Air diperlukan oleh asid untuk menunjukkan sifat keasidan. Boleh ubah manipulasi. Manipulasi ni maksudnya faktor yang kita pelbagaikan, iaitu kehadiran air. Jadi eksperimen kita ada yang kita buat dengan air, ada eksperimen yang kita buat tanpa air. Jadi kita manipulasikan keadaan. Bergerak panas ialah apa yang kita ingin perhatikan. Kita ingin perhatikan perubahan warna pada kertas litmus biru. Sebab kertas litmus biru akan berubah menjadi merah apabila keadaan tersebut berasid. Kalau dia tidak berubah, bermaksud keadaan persekitaran tidak berasid. Okey, dimanarkan apa yang kita tetapkan dalam eksperimen ni, iaitu kita tetapkan jenis asid. Bahan dan radas, pepejar asid, oksalik, air suling, kertas litmus biru, tabung uji dan rak tabung uji. Prosedur, masukkan satu spatula pepejar asid oksalik ke dalam tabung uji. Jadi kita ada tabung uji, kita masukkan satu spatula asid oksalik kering yang berpejar. Kemudian masukkan selai kertas litmus biru, masukkan kertas litmus biru. Perhatikan sebarang perubahan warna pada kertas litmus biru, catatkan pemerhatian. Jadi untuk pemerhatian pepejar oksalik yang kering tadi, sepatutnya kita dapat apa? Kertas litmus. Okay, jadi pemerhatian untuk tabung uji yang berisi pepejar oksalik kering, kertas litmusnya tidak berubah warna. Okay, kemudian tambahkan 2 cm padu air suling dan goncangkan. Kemudian ditambahkan air suling dan digoncangkan. Catatkan perubahan warna pada kertas litmus biru. Jadi yang ini kita akan dapati apa? Bila ada air, asid akan menunjukkan sifat asidnya. Bahan yang berasid menunjukkan sifat asidnya. Jadi kertas biru ke merah. Kita kembali kepada sini, mentafsir data, nyatakan perubahan warna pada kertas litmus biru. Itu kan mudah tengok tadi. Berdasarkan pemerhatian, nyatakan inference yang sepadan. Inference ni ialah berdasarkan pemerhatian ni, kenapa pemerhatian ini berlaku? Kenapa kertas litmus berubah warna daripada biru ke merah? Ini kerana kehadiran ion H+, yang memberikan sifat asid tersebut. Bagaimanakah keadaan diperlukan untuk membolehkan asid menunjukkan sifat keasidan? Mesti ada air, mesti ada air. Asid hanya boleh menunjukkan sifat keasidannya dalam keadaan yang berair. Jadi adakah hipotesis yang dibuat dapat diterima? Hipotesis kita tadi apa? Air diperlukan untuk menunjukkan sifat keasidan. Jadi hipotesis itu diterima. Jadi apakah kesimpulan eksperimen ini? Kesimpulan itu berdasarkan hipotesis yang kita tulis tadi lah. Okey, perbincangan. Namakan ion yang bertanggungjawab untuk menunjukkan sifat keasidan. Ini ion hidrogen plus. Pepejar asid oksalik mempunyai pemerhatian yang berbeza dengan pepejar asid oksalik yang dilarutkan dalam air. Berikan sebab. Okey, kita kena beritahu apa yang berlaku dalam
pepejal asid oksalik, apa yang berlaku bila dilarutkan dalam air? Dalam pepejal, dia tiada ion hidrogen yang bebas. Okey, tapi bila dilarutkan dalam air, yang ini terdapat hidrogen, ion hidrogen. Kenapa yang ini terdapat ion hidrogen bebas? Kerana molekul-molekul asid oksalik akan bercerai, ya. Tetapi dalam pepejal sahaja tanpa air, molekul-molekul itu masih duduk dalam keadaan molekulnya. Apakah definisi secara operasi bagi asid dalam eksperimen ini? Okey, yang ini yang selalu masalah pelajar, ya. Memberi definisi secara operasi. Definisi secara operasi merujuk kepada eksperimen yang dilakukan. Apa yang dibuat dan apa yang diperhatikan, ya. Jadi dalam masa menulis definisi secara operasi, kita kena tahu, ya, definisi apa yang kita buat dalam eksperimen. Apa yang diperhati. Okey, apa yang dibuat dalam eksperimen? Air kan ditambah asid kan. Apa yang diperhati? Kertas litmus bertukar warna kan. Daripada kena beritahu, ya, daripada apa kepada apa. Jadi daripada sini kita boleh buat ayat lah. Definisi secara operasi bagi asid. Asid ialah bahan kimia yang bila ditambah air akan menukarkan kertas litmus biru menjadi merah. Okey, bahagian bawah ni ialah menerangkan apa yang kita dah buat tadilah, ya. Okay, eksperimen 6.2 tujuan mengkaji peranan air dalam menunjukkan sifat kealkalian. Tadi sifat keasidan, yang ini ialah sifat kealkalian. Ini tujuan. Ini pernyataan masalah. Tengok, ya, adakah air diperlukan untuk membolehkan alkali menunjukkan sifat kealkalian? Hipotesis kita tengok tadi lebih kurang macam asid. Jadi hipotesis kita ialah air diperlukan untuk menunjukkan sifat kealkalian bahan, ya. Pemboleh ubah mesti ada manipulasi. Okay, kita tengok gambar dalam ni. Apakah manipulasinya? Yang ini pelet natrium hidroksida, ini larutan natrium hidroksida. Jadi ini larutan ni mestilah dicampur dengan air. Jadi manipulasi dia ialah kehadiran air. Bergerak balasnya. Bergerak balas tu apa yang kita nak perhatikan? Kita nak perhatikan perubahan warna pada kertas litmus merah. Malar, kita masih guna bahan alkali yang sama jenis. Yang ini ialah malar. Jadi natrium hidroksida lah jenis alkali yang digunakan. Okey, prosedur berdasarkan rajah 6.7, senaraikan radas dan bahan. Yang ini kita boleh nampak radasnya. Rancangkan prosedur eksperimen. Jadi kamu boleh guna rajah ini sebagai panduan lah. Jadi ada 2 tabung uji yang digunakan. Kemudian pada tabung uji pertama dia letak pelet natrium hidroksida yang kering bersama dengan kertas litmus merah. Tetapi tabung uji yang kedua dia letakkan pelet yang ditambah air menghasilkan larutan dan diletakkan kertas litmus merah juga. Tentukan kaedah untuk mengumpulkan data dan sediakan jadual yang sesuai. Jadi jadual kita mesti ada lebih kurang jadual macam ni lah, ya. Sini mesti letak manipulasi lah, pemboleh ubah manipulasi. Yang ini letakkan pemboleh ubah gerak balas. Manipulasi tadi ialah satu tabung uji yang tak ada air, satu lagi tabung uji yang ada air. Jadi kamu tulis pelet natrium hidroksida, yang ini pelet larutan natrium hidroksida. Pemboleh ubah gerak balas ialah apa yang kita perhatikan pada kertas litmus merah tadi. Rekod pemerhatian dan jadual. Okey, nyatakan inference yang sepadan. Inference ialah kenapa kertas litmus merah bertukar warna untuk yang ada air, ya. Jadi disebabkan kehadiran ion hidroksida. Bagaimanakah keadaan kertas litmus yang diperlukan untuk mengesan sifat
kealkalian, kertas litmus tu mesti kertas litmus yang basah. Ya, dia tak boleh kering. Ya. Adakah hipotesis yang dibuat dapat diterima? Apakah kesimpulan eksperimen ini? Kesimpulan eksperimen berdasarkan hipotesis yang kamu tulis tadi. Namakan ion yang bertanggungjawab menunjukkan sifat kealkalian. Ionnya ialah ion hidroksida. Terangkan mengapa terdapat perbezaan dalam pemerhatian bagi pelet natrium hidroksida dengan larutan natrium hidroksida yang terhasil. Dalam pelet, molekul natrium hidroksida masih dalam keadaan molekul, ya, dan tidak ada ion-ion hidroksida yang bebas. Tetapi dalam larutan natrium hidroksida telah bercerai menghasilkan ion-ion hidroksida yang bebas. Nyatakan definisi secara operasi bagi alkali dalam eksperimen ini. Ingat lagi, definisi secara operasi mesti ada apa yang kita buat, apa yang dibuat dan apa yang diperhatikan. Apa yang dibuat? Tambah air, tambah air pada natrium hidroksida. Apa yang diperhati? Kertas litmus bertukar warna menjadi biru. Jadi macam mana kita buat ayat? Alkali ialah satu bahan yang apabila ditambah air akan menukar kertas litmus merah menjadi biru. Itu ialah definisi secara operasi. Ya. Perenggan seterusnya ialah penerangan kepada pemerhatian. Ya. Jadi yang ini dia tunjuk, alkali hanya menunjukkan sifat kealkalian dalam air. Tanpa air, ion hidroksida dalam pelet tidak dapat bergerak bebas dan masih terikat dalam struktur kekisinya. Maka pelet natrium hidroksida tidak menunjukkan sifat alkali. Kertas litmus tidak berubah. Ya. Jadi kertas litmus tidak berubah ni disebabkan oleh tiada ion hidroksida. Ya. Apabila pelet natrium larut dalam air, ion hidroksida terpisah dan bergerak dalam air. Justru larutan natrium hidroksida menunjukkan sifat alkali, maka warna kertas litmus merah berubah menjadi biru. Kehadiran air juga membolehkan gas amonia untuk menghasilkan ion hidroksida, iaitu ion yang bertanggungjawab ke atas sifat kealkalian. Maka warna kertas litmus merah lembap berubah kepada biru. Ini kalau eksperimen menggunakan gas amonia pula. Ya. Maka tanpa air, gas amonia hanya wujud sebagai molekul. Perkataan ni yang awak kena guna dalam penerangan. Ion hidroksida tidak hadir, maka kertas litmus merah tidak berubah warna. Okay, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi.